Peguam Negara pada asasnya telah bersetuju kes Riza Aziz ini dibenarkan, dikompaunkan dan diselesaikan tanpa melalui pendakwaan. Itu yang penting. Satu lagi perkara yang dibangkitkan oleh rakan-rakan ahli-ahli parlimen adalah mengenai isu kes yang melibatkan akta pencegahan pengubahan wang haram, iaitu kes Riza Aziz. Saya terpaksa menjawab perkara ini kerana ianya menjadi satu tumpuan dalam masyarakat dan juga sering kali ditimbulkan perkara-perkara yang bercanggah dengan keadaan sebenarnya. Yang Berhormat Puchong, walaupun tidak ada di sini, saya ingin menjawab soalan beliau, membangkitkan satu kes, iaitu yang melibatkan seorang yang bernama Riza Shahriz bin Abdul Aziz ataupun Riza Aziz. Dia kata, penama tersebut was charged with 5 money laundering offences, punishable under Section 4(1) of the Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act of 2001. For receiving proceeds, Mr. Speaker, sir, of an unlawful activity totaling USD 248,173,104 million. Ianya cukup besar, 250 million US dollars, linked to one MDB between April 11 and November 2012. Dan kita semua tahu bahawa penambah tersebut telah pun dituduh buat kes ini. Kemudian kita lihat pertuduhan tersebut digugurkan dan kita ada perintah di NAA. Riza Aziz telah dituduh melibatkan diri dalam pengubahan wang haram, menerima hasil aktiviti haram berjumlah 248 juta USD ataupun lebih kurang 250 juta, kata Puchong, di antara April 2011 sehingga November 2012. Mengikut peruntukan ini, jika didapati bersalah dan disabitkan, beliau boleh dihukum denda tidak melebihi 5 juta, penjara tidak melebihi 5 tahun dan kedua-duanya sekali. Saya nak sebut ni kerana takut dibangkitkan kenapa hukuman ataupun keputusannya tidaklah begitu besar sebagaimana wang yang terlibat. Mengikut akta ini, dia hanya boleh dihukum denda tidak melebihi 5 juta saja. Ini adalah akta sebelum pindaan tahun 2014. Apabila dituduh di mahkamah, sebagaimana biasa yang disebut juga oleh YB Puchong adalah peranan peguam yang mewakili seseorang tertuduh membuat surat yang dipanggil surat representasi kepada pihak pendakwa raya. Untuk pendakwa raya di bawah perkara 145 fasa 3 perlembagaan, pendakwa raya mempunyai kuasa untuk sama ada memulakan kes, menjalankan kes ataupun untuk memberhentikan apa-apa prosiding. Ini adalah kuasa mutlak ataupun kuasa budi bicara yang amat luas kepada peguam negara, satu orang saja. Jadi dalam kes Riza Aziz, ini jelas, dalam kes Riza Aziz, apabila beliau dituduh, pada 18 November tahun 2019, peguam kepada Riza Aziz telah membuat satu surat representasi kepada Jabatan Peguam Negara memohon supaya pertuduhan, 5 pertuduhan kepadanya ditarik balik atau dikaji semula. Syarat di dalam surat representasi Riza ini, dia kata dia bersetuju untuk serahkan hak dia kepada 3 harta dia yang berada di Amerika Syarikat yang disita oleh DOJ, iaitu satu banglo di Beverly Hills, California, satu pangsapuri di New York, satu rumah bandar di London, United Kingdom. Itu yang pertama, dia surrender his right kepada 3 properti ini. Yang kedua, Riza Aziz juga bersetuju supaya wang yang telah dirampas oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan disita dilucut hak. Wang Malaysia 537,000, rupi Sri Lanka 2.87 juta dan 2,700 pound sterling. Dan Riza Aziz juga menyatakan beliau bersedia untuk membayar compound. Compound ini juga merupakan satu perkara yang ada di dalam akta AMLA ini, iaitu di bawah Seksyen 92, mengatakan jika sesuatu kesalahan telah di-compound. Maknanya di bawah AMLA ini, seseorang yang dituduh atau belum dituduh boleh minta dibayar compound.
Jadi apabila Seksyen 92(4) AMLA mengatakan sesuatu kesalahan jika telah dikompon, maka tindakan pendakwaan tidak boleh dibuat ke atas orang itu, dan kalau pendakwaan telah dibuat, maka ianya telah ditarik balik. Itu 18/11/11 tahun 2019. Ini penting, betul-betul. Satu hari selepas Peguam Reza Aziz ini membuat representasi kepada AG pada 19 hari bulan November tahun 2019, Peguam Negara pada masa itu, iaitu Tan Sri Tommy Thomas, telah meneliti surat representasi ini. Setelah dia meneliti surat ini, Tuan Ketua, Tan Sri Tommy Thomas sebagai Peguam Negara telah membuat satu nota tulisan tangan berwarna dakwat berwarna merah di atas tanah tersebut, di atas surat tersebut. Saya baca, ini adalah kopi sebenar. Surat ini ditujukan kepada seorang yang bernama Ram. Semua orang kenal. Ram, in the light, dalam bahasa Inggeris, Tuan Ketua, Ram, in the light of the statements in paragraph 5.10, 5.14, 5.15, 5.18 and 5.19. Ini penting. I am prepared to consider this representation. Ini Tommy Thomas. Ya, nanti dulu. Paragraph 5.20 contains the terms of the proposed settlement. I await your advice. Ditandatangani TT 1911 Attorney General with the rubber stamp here. Ini ada di dalam surat representasi yang telah dihantar oleh Peguam kepada Reza Aziz kepada Peguam Negara. Dengan kata lain, maknanya apa tuan-tuan, ahli-ahli yang berhormat sekalian, ialah Peguam Negara pada asasnya telah bersetuju kes Reza Aziz ini dibenarkan, dikompaunkan dan diselesaikan tanpa melalui pendakwaan. Itu yang penting. Tuan Dipertua, Tuan Speaker. Apabila kita melihat perkara Sri ini, Timbalan Speaker. maka rekod kita menunjukkan bahawa, rekod Peguam Negara menunjukkan bahawa Datuk Seri Gopal Sri Ram, iaitu pendakwa raya kanan yang dilantik oleh kerajaan mengendalikan kes ini, telah berbincang dengan Ketua Pesuruhjaya SPRM pada masa itu, Puan Latifah Koya, dan Gopal Sri Ram dan Latifah Koya telah mencadangkan supaya cadangan-cadangan dalam representasi ini diterima oleh SPRM. Ini jelas. Oleh sebab itu, pada 11 hari bulan itu, 19 hari bulan 11 tahun 2019. Kemudian rentetan selepas itu, pada 11 hari bulan 3, satu lagi surat representasi dimasukkan oleh Peguam kepada Reza Aziz, kepada AGC pada masa itu. Beliau memberi aku janji bahawa Reza Aziz akan mematuhi segala terma dan syarat yang dikenakan oleh SPRM ke atas kelima-lima tuduhan ini, dan atas dasar itulah pada selepas Kerajaan Perikatan Nasional menjadi kerajaan dan berlaku pertukaran AG, pertukaran Peguam Negara, oleh kerana Peguam Negara yang lalu meletakkan jawatan, maka Peguam Negara yang baru telah diberi taklimat oleh timbalan-timbalan pendakwa raya yang mengendalikan kes ini, dan mereka telah memberitahu kepada Peguam Negara yang baru pendirian ataupun ketetapan yang telah dibuat oleh Peguam Negara yang lama. Maka atas dasar sebagai satu jabatan yang sama, maka Peguam Negara yang ada sekarang ini telah bersetuju untuk menerima tawaran Reza Aziz untuk beliau dikompaunkan berdasarkan Seksyen 92 Akta AMLA, tertakluk kepada pematuhan yang ketat kepada semua terma dan syarat. Oleh sebab itulah, pada 16 hari bulan 4, 2020, SPRM telah beritahu kepada Peguam Reza Aziz bahawa pendakwa raya bersedia untuk memohon supaya kes Reza Aziz ini diberikan perintah pelepasan tanpa pembebasan ataupun discharge not amounting to acquittal, sebagaimana yang diketahui
oleh semua pihak-pihak yang kita semua tahu. Jadi atas dasar itulah ianya berlaku Reza Aziz telah dilepas tapi tidak dibebaskan daripada kelima-lima tuduhan ini, sementara untuk menunggu beliau memenuhi segala syarat-syarat dan juga ketetapan yang telah disebutkan. Pang nak tanya? Ya. Pang tak cakap dulu. Saya boleh. ada. Okey ya. Boleh lah. Boleh. Okey, terima kasih. Terima Ya. kasih kepada Tuan Speaker, terima kasih kepada Yang Berhormat Kelantan. Yang Berhormat Kelantan pula. Yang Berhormat Kota Baru dan juga Ya. Menteri. Relax ah. Okey. Yang Berhormat, saya nak tanyalah. Tadi Yang Berhormat telah bacakan catatan daripada Yang Berhormat Tommy Thomas ataupun Peguam Negara Negara. Okey. Saya bila Yang Berhormat baca tu, bagi saya lah, tak boleh Yang Berhormat terus buat conclusion bahawa dia telah bersetuju. Surat itu bagi saya qualified lagi. Sebab dia kata, I'm prepared. Itu yang saya faham. Kemudian dia kata, saya menunggu your advice daripada Kopassus Ram. Jadi bagi saya lah, berdasarkan surat itu, Kopassus Ram kena bagi advice, lepas tu tak spesifik dia ikut. Jadi Yang Berhormat mengatakan dia telah setuju. Bagi saya itu is misleading dengan izin. Jadi saya rasa Yang Berhormat, you are misleading, di this parliament. Saya minta dia ambil tindakan bawah 3612. Sri Ram telah bincang You are misleading, dengan Latifah Koya. you are Sri Ram misleading. telah bincang dengan You Latifah are Koya misleading. untuk 3612 SPRM saya ambil menerima tindakan perkara ni. ini. Okay, berdasarkan kepada perkara ini Tuan Yang Ketua, kes Reza Aziz ini adalah satu kes yang diputuskan oleh mahkamah berdasarkan kepada peruntukan undang-undang. Sepang ke siapa pun takkan nak challenge, ini undang-undang yang telah diluluskan You are misleading. pada tahun 2001. Siapa Perdana Menteri pada masa itu? Langkawi pada masa itu. Menjadi Perdana Menteri meluluskan Akta Amla ini.